Ya, Itu dia. itu perkongsian yang rata-rata menunjukkan kemarahan dan sekarang ini membuka mata tentang keadaan yang berlaku dan sejauh mana sebenarnya ini memberi impak kepada mereka kerana kabarnya kalau rejim Israel ini pameran untuk segala kelakuan mereka ini sangat penting di media sosial dan kalau perasan setiap orang yang mungkin individu yang lebih banyak berkongsi Fetri lah kalau di media sosial kan Itu dia sebab saya ada viewers katanya makin menurun jika berkongsi tentang Palestin. ya. Adakah itu benar? Tidak juga. Mungkin ada laman sosial yang memang kena sebegitu sebab katanya ada yang video dipadam dan sebagainya supaya video yang menyokong mereka saja yang dipamerkan. Baik, kita nak mendapatkan pandangan ilmiah dan juga apakah mengkaji implikasi kepada Malaysia daripada Dr. Muhammad Nizan Muhammad Aslam, pensyarah pengajian security Naif Arab University for Security Sciences dan juga Riyadh, Arab Saudi. Di talian, Assalamualaikum Dr. Muhammad Nizan. Ya, Waalaikumsalam Fitri, Anim. Ya, saya. Apa khabar ya? Baik, Alhamdulillah kami juga sihat di sini. Tapi ya Doktor, isu ini sangat serius sebab kita bincang tentang aspek implikasi yang besar ya. Dan kita dapat lihat implikasi ini mungkin tidak hanya sekali lalu saja tapi mungkin ada lagi peringkat demi peringkat yang mereka laksanakan sebagai serangan balas. Terutama kerana mereka ini juga menguasai pelbagai sumber media yang pasti kita akan terkesan juga. Bagaimana Doktor melihat perkara ini akan memberikan implikasi yang besar sebenarnya tetapi dalam tempoh yang mungkin agak panjang. Silakan Doktor. Ya, okey. Pertama sekali terima kasih dan tahniah kepada TV3 yang membicarakan khusus untuk konflik kaitan dengan Israel Palestin ini. Okey. Berkaitan dengan apa yang dinyatakan, ditanya oleh Fitri sebentar tadi, sebenarnya memang Israel akan melakukan pelbagai perkara, pelbagai tindakan yang kadang-kadang di luar jangkaan untuk merosakkan sistem ataupun untuk mengganggu-gugat apa yang telah dirancang dalam sesebuah negara yang berdaulat. Dan sejarah telah membuktikan ada banyak tindakan-tindakan yang agak mengejutkan dilakukan termasuklah kalau kita lihat di Malaysia kita pernah berlaku insiden tembakan kepada Muhammad Bas iaitu salah seorang daripada pensyarah dan juga imam di Kuala Lumpur pada 21 April 2018 yang lalu dan juga Muhammad Zahrawi salah seorang daripada yang dikatakan mengadakan deal untuk memiliki senjata bagi pihak Hamas juga ditembak mati di Tunisia. Dan juga ada banyak lagi nama-nama lain yang telah dilakukan pelbagai bentuk assassination dan semuanya dikaitkan dengan Israel. Dan dipercayai tindakan-tindakan sebegitu akan terus berlaku, berterusan berlaku kerana mereka memang bercadang untuk mewujudkan satu sistem, satu keadaan yang mana semua negara harus mengikut dan juga mempelopori tindak tanduk yang dibangunkan oleh Israel. Jadi kita tidak Doktor, bila kita melihat kepada reaksi netizen ini sehinggalah mencetuskan perhatian daripada pihak mereka sendiri, pihak rejim Israel, selepas itu berlakunya deklarasi peperangan yang dikatakan ingin menentang mereka ataupun negara-negara yang menyokong Free Palestine ini. Antara serangan yang dikatakan adalah mungkin bukan berbentuk fizikal tetapi serangan dari segi mungkin menghantar orang mereka yang menembusi masuk pintu Malaysia ataupun pintu-pintu luar dari Gaza ini untuk membunuh mereka sahaja yang betul-betul menyokong Free Palestine ini. Bagaimana pandangan doktor sendiri melihat kepada keadaan yang berlaku dan deklarasi peperangan yang diisytiharkan oleh pihak rejim Israel? Ya, saya sebenarnya melihat pelbagai kemungkinan boleh berlaku, Anim. Antaranya kita mungkin melihat salah satu aspek yang paling besar, paling utama adalah melakukan assassination ataupun pembunuhan secara senyap ataupun terancam. Ini telah kita buktikan dalam perbincangan tadi dan kemungkinan-kemungkinan lain iaitu kita boleh lihat apa sahaja tokoh yang cuba diketengahkan oleh pihak Palestin terutama sekali jika dianya ada hubungan dengan Hamas, maka mereka ini menjadi subjek untuk dilenyapkan ataupun dimatikan. Selain itu kita juga melihat bahawa perkara yang sama berlaku di negara-negara lain. Okey. Selain daripada pembunuhan, saya juga ketika ini memberikan satu alert kepada semua mission
Malaysia ataupun kedutaan-kedutaan kita yang berada di luar negara untuk berhati-hati kerana pelbagai operation yang disebut juga sebagai false flag ataupun satu operation yang akan menggunakan pihak lain dan juga pembunuhan ataupun kekejaman itu nantinya akan blame ataupun ditujukan kepada pihak lain. Jadi ketika ini kita harus bersedia daripada pelbagai aspek, daripada segi sama ada orang Palestin yang berkhidmat di Malaysia itu sendiri kemungkinan menjadi subjek untuk dimatikan ataupun rakyat Malaysia yang aktif kerana dalam media Shin Bet dan juga media Haaretz berpengkalan di Israel, mereka telah menjelaskan bahawa Malaysia adalah pengkalan untuk melatih kader-kader Hamas. Malaysia adalah pengkalan untuk melahirkan lebih ramai pejuang-pejuang dan juga melakukan deal ataupun pembelian senjata. Jadi ini memungkinkan, maknanya Malaysia menjadi subjek yang bukan sahaja di dalam negara, malah di luar negara juga. Selain daripada itu, kita juga harus berhati-hati kerana kemungkinan serangan terhadap pasaran saham, share market, serangan terhadap mata wang dan juga pelbagai lagi termasuk media sosial dan lain-lain. Jadi sebab itu Malaysia sekarang ini harus bersedia secara kolektif, bukan hanya sekadar bersedia daripada sudut pengawalan terhadap media ataupun kita pengkalan data, tetapi bersedia the whole thing yang harus digerakkan daripada sudut ATM-nya, daripada sudut PDRM-nya dan lain-lainnya berkaitan. Ya. Doktor, rasa apakah kita perlu mengendurkan situasi ini dengan yalah kita tidak lagi menyerang mereka, ataupun apa strategi yang paling ampuh untuk kita bertahan? Adakah kita apa supaya tindakan kita tidak akan makan diri akhirnya? Apa strategi yang paling efektif untuk kita lakukan sebagai seorang pelayar di internet dan juga yang terlibat langsung? Tadi doktor sebutkan tentang pasaran saham, kewangan dan mungkin juga tentang pembekalan vaksin dan sebagainya. Apa yang perlu kita lakukan, doktor? Okey, itu sebenarnya adalah satu perkara yang secara tidak langsung kita melihat bahawa kerajaan Malaysia apabila tidak menyekat, contohnya serangan-serangan oleh tentera bawang atau bawang itu, dan juga kita punya tagline koyak Israel itu sudah menjadi fenomena. Jadi secara tidak langsung Israel melihat bahawa Malaysia menyokong Hamas sepenuhnya. Malah apabila pimpinan Hamas menelefon Perdana Menteri kita dan juga kemudian Muhyiddin Yassin sendiri sebagai Perdana Menteri telah memberikan sokongan yang padu, maka ini menunjukkan bahawa Malaysia sudah berada dalam radar yang menjadi subjek utama bagi pihak Israel. Okey, apa yang perlu dibuat? Antaranya, kita tidak boleh bertindak secara sendirian. Dalam keadaan ini saya melihat Malaysia perlu bekerjasama dengan satu kuasa-kuasa besar. Kuasa-kuasa besar sama ada di pihak Barat seperti Amerika dan juga United Kingdom, dan juga pihak Timur seperti Rusia dan juga China. Jadi kita harus bijak untuk memainkan peranan di kedua-dua belah dunia ini. Yang keduanya adalah melakukan kerjasama secara kolektif juga dengan negara-negara lain. Sebab itu saya melihat tindakan kita untuk bekerjasama dengan beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, seperti Brunei, yang juga mempunyai suara yang besar di sini, dan juga Turki, dan sudah sampai masanya juga kita harus menggesa negara-negara Islam melalui platform OIC untuk memberikan suara yang lebih keras. Dan saya melihat kita juga sudah sampai masanya untuk melahirkan satu keadaan yang mana media kita harus memaparkan bukan sahaja berita benar di dalam negara, tetapi kalau kita menyekat berita palsu dalam negara, kita juga harus menyekat berita palsu dari luar. Kerana apa yang berlaku hari ini, media yang dikawal oleh pihak-pihak tertentu hanya menyiarkan yang pro-Israel. Yang anti-Zionis akan disekat. Jadi kita harus juga membantu supaya berita yang benar luar negara juga masuk secara sah di dalam negara ini. Cabarannya di situ kerana mereka ini kuasa veto dalam segenap aspek, termasuklah beberapa platform media juga. Doktor, mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana dari segi sudut keadaan yang kita boleh sama-sama berada dalam fasa, walaupun kita ingin membantu, walaupun kita ingin memberi perhatian, tetapi Malaysia masih lagi berada dalam keadaan jaga-jaga dan masih lagi berada dalam keadaan yang boleh dikatakan keselamatan kita masih lagi terjamin. Ya, saya ingat
peranan ini perlu dimainkan secara diplomatik. Okay. Jadi sudah sampai masanya mungkin kita harus bertindak secara bijak untuk juga membuat satu hubungan yang agak murni dengan pihak Israel supaya tidak berlaku apa-apa keadaan yang buruk kepada negara, terutama sekali dalam situasi COVID pandemik ini yang maknanya kita sangat terhimpit. Yang keduanya adalah kita harus juga bertindak sebaiknya untuk membantu seperti kelompok-kelompok politik termasuk Hamas itu diiktiraf oleh dunia dan juga elemen-elemen yang berkaitan dengan ekstremis ataupun militan yang disebut militan oleh pihak Israel itu dikawal dan juga kita harus neutralisekan perkara-perkara ini dalam negara kita. Jadi jika perkara ini boleh dilakukan, maka kita boleh mengeksport nilai murni. Kita mengeksport perkara baik acuan Malaysia keluar. Dan ini secara langsung dia akan memulihkan kembali imej. Dan kita harus jelas, jika kita tidak mampu untuk memainkan peranan sewajarnya, maka kita akan mengalami satu situasi yang sangat sukar. Ya. Baik. Jadi itulah je saya membayangkan saya kata negara kita di ataupun di senarai hitam mungkin impaknya nanti agak sukar untuk katakan NGO dari Malaysia untuk akses ke Palestin contohnya sebab mereka ni menguasai immigration dan sebagainya. Itu juga mungkin impak jangka panjang yang bakal wujud memberi tekanan sebenarnya yang pernah berlaku kepada gabungan flotila Mavi Marmara dulu. Baik. Baik, Doktor, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Jaga diri dan sampaikan salam kami semua kepada mereka yang berada di sana. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Fitri. Terima kasih, Anil. Thank you very much. Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, pensyarah pengajian Security Knife Arab University for Security Sciences NAUSS Riyadh, Arab Saudi, berkongsi dengan kita buah fikiran dan pandangan bagaimana dengan keadaan semasa dan implikasi netizen, tak kira lah apa sahaja termanya bawang rangers dan sebagainya. Apabila kita menyentuh tentang perkara ini pastinya ada implikasi tertentu. Baik, saya rasa itu perlu lagi dibincangkan lebih meluas sebab masa kita agak terhad. Semoga kita ada ruang lagi untuk berbincang sebab ia memerlukan penjelasan yang lebih mendalam, penjelasan yang lebih ilmiah dan lebih luas spektrumnya.